السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، إخوة الإيمان جماعة المسلمين أعزكم الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita mendapat nikmat daripada Allah selain daripada menghidupkan salat jamaah. Kita boleh duduk dalam majlis ta'lim. Selepas daripada itu, ini adalah kurnia daripada Allah. Ikhwatul iman, selalu para ulama kita bagi ingat, masalah kalau kita membaca daripada Imam Al-Ghazali dalam Ihya, Muqaddimah Ihya di dalam bab berkaitan dengan fadlul ilm, kelebihan ilmu, Al-Ghazali rahimahullah ada mengungkap perkataan yang sangat menarik. Kata Al-Ghazali, yang dimaksudkan dengan fanun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadi bekal pada hari kita balik bertemu dengan Allah. Yang dimaksudkan dengan fanun nafi', ilmu yang bermanfaat, iaitu hari kita balik bertemu dengan Allah, dia boleh bantu kita. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali yang kami maksudkan dengan ilmu yang bermanfaat. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyebut perkataan Imam Syafi'i di dalam Ihya, iaitu Imam Syafi'i menyebut satu saat di dalam majlis ilmu yang bermanfaat itu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat tanpa ilmu. Ilmu yang mana yang dimaksudkan satu saat kita duduk lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang akan menolong kita pada hari kita balik bertemu dengan Allah. Itu Al-Ghazali menyebut kelebihan ilmu. Dan Al-Ghazali membawa perkataan Fatah Al-Mawsili. Fatah Al-Mawsili ketika mengajak jamaah sekalian, dia menyatakan, alaysal marid iza muni'a minhu syarab, iza muni'u minhu akli wa syarbi wa dawa 3 ayyam. Bukankah orang sakit kalau kita pisahkan dia dengan makan, dengan minum, dengan ubat 3 hari, apa akan jadi dengan orang sakit ni? Jemaah yang dengar semua menyatakan dia akan mati. Kata Fatah Al-Mawsili, kazalikal qalb, itulah hati manusia. Kalau dipisahkan dia dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maka dia akan mati. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah pula menyebut tentang tanda-tanda hati yang mati. Hati yang mati, bila hati itu mati, maka dia akan jadi benda akas, benda yang sebaliknya, ilmu yang bermanfaat tidak akan sampai kepada dia. Yang akan tumbuh daripada hati yang mati itu adalah berlawanan dengan kebaikan-kebaikan hati itu.
seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir daripada Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebut tentang hati ini, kalau sekiranya dia baik, maka baiklah yang lain. Kalau sekiranya dia rosak, maka rosaklah yang lain. Kalau hati itu sampai pada peringkat rosak, maka akan rosak yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia ditanya oleh para tabi'in apa pandangan dia tentang hadis Nu'man bin Bashir ini, apakah huraian yang Abu Hurairah boleh bagi tentang makna hati ini? Dalam jasad anak Adam itu ada mudghah. Kalau rosak dia, maka rosaklah. Kalau baik dia, baiklah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, itulah perumpamaan hati yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati itu, kata Abu Hurairah, dia adalah malik wal a'dha junuduh. Hati adalah raja, dan anggota-anggota lain daripada hati, dia adalah bala tentera yang akan melaksanakan apa yang datang daripada hati. Kalau hati itu baik, maka lahirlah ketaatan-ketaatan kepada Allah, lahirlah pergerakan-pergerakan yang bermanfaat. Kalau hati itu rosak, jemaah sekalian, maka lahirlah apa-apa yang berlawanan dengan kebaikan. Karena itu jemaah sekalian, Allah sentiasa bagi ingat kepada kita tentang perkara ini. Dan dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan, summa qasat qulubukum min ba'di zalik aw ashaddu, summa qasat qulubukum min ba'di zalik, kemudian hati kamu ini, kata Quran, menjadi keras seperti batu, aw ashaddu minha, ataupun hati kamu lebih keras daripada batu. Sebahagian daripada batu ni, kata Allah dalam Al-Quran, air hujan boleh mengalir di tepi-tepi dan di celah-celah dia. Ada sebahagian daripada batu ini bergolek daripada atas turun ke bawah kerana takut akan Allah. Ada sebahagian daripada batu itu yang pecah dia, dan daripadanya boleh nampak aliran-aliran air. Tetapi kata Allah, summa qasat qulubukum min ba'di zalik, hati kamu lebih keras daripada batu, hati kamu keras seumpama batu, ataupun lebih keras daripada batu. Jadi antum bayang, kalau Quran menyatakan hati itu keras seperti batu ataupun lebih keras daripada batu, antum boleh bayang. Kalau keras seperti batu, bagaimana hidayah nak masuk? Bagaimana hidayah? Hidayah dia akan jadi hidayah Allah bila masuk dalam hati yang keras ni, dia jadi seperti perumpamaan orang Melayu sebut macam air dengan daun keladi. Hujan lebat tapi daun keladi dia tak boleh menahan air. Dia bergolek jadi berbola jatuh, bergolek jadi berbola jatuh. Dan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW buat perumpamaan hati manusia seperti tanah yang keras, yang turun di atasnya air hujan yang begitu banyak, tapi tak tumbuh satu tanam tumbuh-tumbuhan dan tidak bertakung di atas dia air. Dan Nabi buat perumpamaan, ada tanah yang bila air hujan turun dia boleh bertakung. Takat bertakung binatang boleh menjilat air dia, manusia boleh mengambil air. Ada tanah yang bila hujan turun bukan saja dia basah, bahkan tumbuh-tumbuhan, naik tumbuh-tumbuhan. Nabi menyatakan, demikian itulah, kata Nabi, perumpamaan yang Allah bawa aku dan Allah beri kepada aku hidayah dan ilmu dan jiwa-jiwa kamu. Ada yang boleh menadah, ada yang tidak boleh menadah. Karena itu ikhwatul iman, selain daripada salat yang kita lakukan ini, dia daripada bahagian membersihkan jiwa manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang apa pandangan sahabat kalau ada orang sehari semalam mandi daripada sebatang sungai 5 kali. Nabi bertanya pada sahabat, adakah
akan tinggal di tubuh badan dia saki baki daripada kekocoran? Sahabat menjawab, tidak. Nabi menyebut, demikianlah perumpamaan salatnya 5 waktu membersihkan jiwa manusia. Kenapa ikhwatul iman? Memang sifat dia macam tu, ikhwan. Bila kita datang daripada Allah dalam keadaan bersih, kita akan balik kepada Allah dalam keadaan bersih. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Kita akan mati pun dalam keadaan bersih. Kerana itu Nabi menyebut kepada kita, ikhwan, dalam hadis Bukhari, tidak ada kalimah kita sebut di ujung umur kita, kalau kita boleh sebut kalimah tu, kita mati. Mestilah kita sebut kalimah ni, kita mati. Pastilah kita mati dalam keadaan paling bersih dan cukup bersih. Maka Nabi menyatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Al-Imam Nawawi dalam syarah Muslim membawa sokongan dalil yang begitu banyak tentang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia boleh menyebut la ilaha illallah, syurga untuk dia. Syurga untuk dia. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi kata, pesan kepada orang yang nak mati itu dengan kalimah la ilaha illallah. Bagi dia dengar kalimah ini. Inilah kalimah dipanggil dengan kalimatul ikhlas, kalimatul thayyibah. Inilah dipanggil dengan kalimah yang paling bersih, kalimah yang paling suci. Bila manusia sebut kalimah ni, dengan dia memahami kalimah itu, dia jadi orang yang paling bersih di sisi Allah. Dengan kalimah inilah terciptanya agama. Daripada kalimah inilah terjadinya syariat-syariat dan peraturan-peraturan agama. Inilah kalimah, ikhwan, yang menjadi, kita kata, penimbang, yang menjadi penimbang wazan kita menerima ataupun menolak apa-apa yang kita tengok di atas dunia ini. Kita nak terima dia kerana kalimah ni lah, kerana tidak bercanggah. Kita menolak kerana percanggahan. Satu orang melakukan perbuatan, melakukan perkataan sampai merosakkan kalimah ini, tidak dibenarkan. Satu orang hidup dalam keadaan sampai tak melihat kalimah ini, tidak dibenarkan. Ini adalah pagar hidup Muslim. Dia hidup dengan kalimah ini, dia kena mempertahankan kalimah ini, dan maksud daripada dia beribadah adalah untuk mencapai maksud kalimah ini, la ilaha illallah. Karena itu Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang Nabi doakan dengan kebijaksanaan Al-Quran. Tidak ada orang faham Al-Quran seperti kefahaman Ibnu Abbas. Dia menjadi hibrul ummah, dia menjadi lautan tinta ilmu kepada ummah. Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Inilah doa yang telah ditinggalkan oleh kita, ikhwan. Orang tak baca dah doa ni. Nabi baca doa ni kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Bagilah dia faqih tentang agama, dan bagilah dia menguasai urusan ta'wil, yakni urusan tafsir. Berkat doa Nabi, dia menjadi hibrul ummah, dia menjadi ulama di kalangan para sahabat, kibarus sahabat, yang mencapai status ulama di kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Kita kalau dapat anak kecil, baby kecil hari ni, siapa pun tak teringat nak baca doa ni. Ya, orang teringat nak buat tahlil ya. Ya, orang teringat nak khatib. Ini dua rangkap doa yang pendek, jawami al-kalam, pendek, tapi dua rangkap doa yang barakah dan mukjizat. Doa-doa Nabi ni tak panjang, ikhwan. Tak ada satu doa Nabi yang panjang. Tak ada. Doa kita nak jimat dengan bini lagi pendek. Pasal masa tu kalau baca doa panjang-panjang memang kalang kabutnya. Doa paling pendek, padat, sesuai dengan masa, tempat dan keadaan. Doa yang paling panjang, agak panjang, Nabi baca dalam apa? Nabi baca dalam salat tahajud. Itu Nabi jadikan muqaddimah salat tahajud itu agak panjang, dalam bentuk memuji Allah. Allahumma anta qaymus samawati wal ard. Nabi memuji Allah, anta nurus samawati wal ard.
Nabi memuji Allah dalam iftitah baginda. Kemudian lainnya, antum tengok doa makan paling mudah, bismillah. Doa makan paling mudah, bismillah, makanlah. Orang kita makan susah, doa panjang, lepas tu kena cari garam, cicah garam, letak atas lidah lagi. Lepas tu macam-macam orang kita makan. Lepas tu mereka menyatakan ini permakanan sunnah. Dalam TV ada menu sunnah. Jenis bubur susu kambing semua sunnah. Tidak. Pemakanan sunnah bukan lagu tu, tidak. Kalau zaman Nabi ada makanan macam zaman kita, Nabi akan makan semua. Zaman Nabi ada kurma, kita makanlah buah kurma. Nabi kaitkan kurma dengan buka puasa, itu sahaja, tak lebih daripada itu. Nabi minum air Zam-Zam kerana air Zam-Zam itu disebut oleh Jibril kepada Nabi, innaha mubarakah, dia adalah air yang cukup berkat. Orang hari ini dapat Zam-Zam, dia ruqyah lagi Zam-Zam, dia baca lagi 30 juzuk ayat Quran kepada Zam-Zam. Lepas tu dia packing elok-elok, dia jual ke orang. Dia kata Zam-Zam yang telah disyifa dengan 30 juzuk Al-Quran. Inilah Zam-Zam sunnah nama dia. Zam-Zam pun ada dua, satu Zam-Zam bid'ah, satu Zam-Zam sunnah. Subhanallah ikhwan, tidak begitu, tidak begitu. Ada beberapa perkara yang telah orang buat kajian yang mesti kita kenal pasti ikhwan. Kita kenal pasti dengan melihat kepada as-sunnah. Ada orang mereka membuat kajian, mereka mengambil ayat yang dibacakan kepadanya benda-benda yang tak elok, dan ayat yang disebut padanya benda-benda elok. Kemudian mereka masuk ke makmal, mereka melihat kepada molekul-molekul ayat, dan mereka mendapati ayat-ayat yang disebut benda baik-baik, ayat punya molekul itu tercipta seperti mana molekul dia jadi baik, elok seperti batu cincin. Dan ayat-ayat yang disebut benda tak elok, dia jadi seperti muka syaitan. Dan mereka mengambil kajian ini sebagai dalil untuk meruqyah ayat. Ini benar-benar tidak benar ikhwan, ini salah. Kenapa? Kerana baginda hanya mengajak kita meminum dan memakan dengan bismillah. Bismillah itulah yang paling terbaik. Andai kata kalau orang tukar dengan doanya lain ketika makan, demi Allah, demi Allah, kerana itu kata para ulama hadis, alam yang kita hidup keliling ini kemungkinan tersalah, tetapi sunnah demi Allah tidak pernah salah. Alam di keliling kita kemungkinan salah, tetapi demi Allah sunnah tidak akan salah. Kerana sunnah adalah syariat, kerana sunnah adalah peraturan yang datang daripada Allah, tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Dan la tabdila li khalqillah wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla, la tabdila li khalqillah. Sempurnalah kalimat Tuhan kamu ketika Allah menjadikan agama ini. Dan Allah telah menyatakan Rasulullah itu contoh yang paling sempurna. Orang kata ni hasil kajian, artinya kalau kita makin menyebut benda-benda baik kepada ayat, maka molekul ayat itu akan jadi lebih baik. Kita kata tidak. Rasulullah ketika bertemu dengan ayam, dia nak makan ke, dia nak minum ke ayam, dia hanya menyatakan bismillah. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas menyebut ketika Nabi nak meminum Zam-Zam, Nabi akan berdoa kepada Allah supaya Zam-Zam itu menjadi penawar kepada dia. Bukannya dia ruqyah kepada Zam-Zam, tidak, dia hanya berdoa. Memang Nabi berada di Mekah ketika itu, menghadap ke arah Kaabah, dan Nabi nak minum Zam-Zam. Abdullah bin Abbas suka berdoa dengan doa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku dengan Zam-Zam yang berkat ini. Ya Allah, buanglah segala racun-racun yang ada di badan aku, ya Allah. Berilah kepada aku penawar, ya Allah. Mudahkanlah rezeki aku, ya Allah. Mudahkanlah urusan aku. Dia berdoa, kemudian dia membaca bismillah dan dia akan minum Zam-Zam. Itu bukannya ruqyah, itu adalah berdoa. Kerana ketika minum Zam-Zam dan ketika berada di telaga Zam-Zam, riwayat menyebut kedudukan itu adalah suasana dan tempat yang makbul doa.
Al-Imam Ibn Qayyim telah menaraikan benda itu di dalam kitab dia Midrajus Salikin. Tempat-tempat yang mustajab doa ialah ketika berada di Telaga Zamzam, iaitu ketika berada di hadapan Kaabah. Maka Nabi nak makan, nak minum, Nabi hanya baca Bismillah. Bismillah ya ikhwan. Demi Allah. Kalau orang menyatakan baca banyak Malikum ayat berubah, itu kajian, kita kata mungkin. Kerana itu Nabi menyuruh kita menyebut nama Allah. Dan kita tak boleh ghulu, kita tak boleh ke depan daripada Nabi. Benda Nabi tak ucap, kita nak ucap. Benda Nabi ucap, kita nak tinggalkan daripada mengucap. Itu tidak boleh ikhwan. Itu nama dia ghulu. La taghlu fi dinikum, jangan kamu ghulu dalam agama kamu. Halaka mutanatti'un, akan binasa orang yang melampau, yang keluar daripada jalan Nabi SAW. Bismillah ikhwan, bismillah. Kita berjumpa dengan orang sakit, Nabi ruqyahkan dia. Nabi ruqyahkan dia. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku ruqyah engkau. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim, aku memohon kepada Allah Tuhan yang besar, yang memiliki arah yang besar, supaya dia beri kesembuhan pada kamu. Maka kita baca doa itu. Nabi nya ajak, Nabi nya ajak benda itu pada kita, kita buat. Tambah ni semua ni ikhwan, akan menyebabkan kita tak akan dapat hasil agama seperti mana sepatutnya kita rasa ikhwan. Ini ikhwan, dia melibatkan proses bagaimana hati kita melihat sunnah Rasulullah dan perjalanan Rasulullah SAW. Sama dengan kita nak masuk kepada ibadat Ramadan al-Mubarak. Kita nak masuk ibadat Ramadan, kita kena tengok kepada Rasulullah SAW, apa yang baginda buat, apa yang baginda laksanakan dalam ibadat Ramadan baginda. Baginda puasa apa? Kesemuanya sempurna jemaah sekalian. Kesemuanya ada nilai, kesemuanya ada nilai-nilai seperti mana kita kata durah, seperti mana durah, mutiara-mutiara yang sangat besar yang telah Nabi tinggalkan kepada kita. Sehingga kan Allah meminta Nabi kita menyebut tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bila satu orang tu puasa, dia letih, dia tak larat, dia susah, maka Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakanlah dalam keletihan dia itu, dalam tak larat dia itu, dalam susah dia itu, aku hampir dengan dia. Dahsyat ikhwan. Orang yang puasa ni, dia cukup dekat dengan Tuhan. Dia cukup dekat dengan Tuhan. Kita ikhwatul iman daripada keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita belajar membersihkan lidah kita dan membersihkan kefahaman pemikiran kita. Ini simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad ditanya tentang makna Ahlus Sunnah. Imam Ahmad kata Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnah, sehingga kan tidak ada nama lain patut kita beri kepada dia, kerana kaitan dan hubungan dia dengan sunnah, dia dipanggil Ahlus Sunnah. Dia tidak dipanggil dengan nama lain, kerana nama lain akan menunjukkan kepada pencipta jemaah itu. Mereka dinamakan Syiah kerana kaitan Tuhan yang mencipta Syiah dengan orang yang mengikut ajaran Tuhan itu. Mereka dipanggil Syiah. Mereka dipanggil Ahmadiyah, mereka dipanggil Qadariyah. Setiap penamaan untuk golongan itu menunjukkan siapa yang asaskan jemaah itu. Tetapi sunnah dipanggil dengan nama sunnah, tidak merujuk kepada pengasas dia, tapi merujuk kepada sunnah Rasulullah. Apakah nama lain kita nak panggil kepada ahlu sunnah? Tidak ada, kata Imam Ahmad. Melainkan nama itu menunjukkan kebersihan mereka, ahlu sunnah wal jamaah. Tak ada nama lain dah ikhwan. Kita tak panggil kita ni jamaah Bakariyah, Umariyah, Uthmaniyah, tak panggil ikhwan. Wahai itu nama-nama sahabat ahli syurga. Kita tetap menamakan pegangan yang kita anuti ini dengan nama ahlu sunnah. Maka ahlu sunnah ikhwan, di antara simbol dia, dia membersihkan lidah dan pemikiran dia. Dia membersihkan lidah dan pemikiran dia, kerana dia takut kepada ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi wa taqullah.
Kamu jangan mendahului Allah dan Rasul. Kamu kena ada takwa dalam hati kamu. Ahlu sunnah memelihara ayat ini, ikhwan. Bagaimana dia kawal lidah dia? Dia hanya bercakap apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Lebih tak, korang tidak. Dia memelihara. Lebih tak, korang tak. Kita bawa lori, bawa kereta, kita duduk belakang lori, dia ditulis di belakang lori itu 90/80 km sejam. Dia plekat satu di belakang lori. Kenapa tuan lori itu dia tak pergi padamnya 90 tu, dia berbuah 110 km. Itulah nama dia amanah. Dia memelihara undang-undang JPJ. Kalau JPJ bubuh di highway 110, walaupun orang pecut sampai 140, tapi dia tak akan padam signboard 110 tu. Ada tak orang boleh pergi padam? Tengah malam ke, cabut signboard 110, bubuh 145. Dia takkan buat benda lagu tu. Dia takkan buat. Dia memelihara. Pasal itu signboard terpelihara. Orang boleh nampak 110. Tetapi bila datang kepada ahlu sunnah lebih bersih daripada itu. Dia memelihara diri dia, perkataan dia, kelakuan dia berada di dalam kemahuan Rabbuna Allah, kemahuan Allah itu sendiri. Apa yang Allah firmankan kepada dia, apa yang Rasulullah sampaikan kepada dia, ahlu sunnah pelihara itu, ikhwan. Ahlu sunnah pelihara itu. Hatta dalam perkara yang membatalkan puasa, ahlu sunnah hanya menyatakan batal puasa apa yang Nabi sebut batal puasa. Ahlu sunnah menyebut kaitan dengan puasa apa yang Nabi sebut kaitan dengan puasa Ramadan. Ahlu sunnah bangun mendirikan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Di dalam kitab-kitab, hatta kitab Imam Syafi'i, ada beberapa tempat Imam Syafi'i menulis perkataan salatu tarawih. Al-Imam Nawawi beberapa tempat dalam Al-Majmu' menulis salatu tarawih. Tetapi kesemua mereka sepakat Nabi SAW suka memanggil sembahyang di dalam bulan Ramadan dengan nama Qiyamul Ramadan. Man qama Ramadan, dalam hadis Bukhari, siapa yang qiyam Ramadan, maka qiyam Ramadan itu namanya lebih popular di sisi ahlu sunnah daripada nama salatu tarawih. Orang kita kata dalam bulan puasa ni kita nak sembahyang qiyamul lail ke nak sembahyang tarawih ke? Melihat kepada dia, nak kata tak tahu tu, dia tahu. Nampak macam korang bahasa. Dia kurang faham bahasa. Kita sembahyang tarawih, habis sembahyang tarawih, balik kita boleh tak buat sembahyang tahajud, kita boleh tak buat sembahyang malam. Dia memisahkan salat tarawih asin, tahajud asin, qiyamul lail asin. Para ulama ahlu sunnah suka menamakan sembahyang dalam bulan Ramadan dengan qiyamul Ramadan, dan benda ini diulang oleh al-imam kita Imam Syafi'i dalam buku dia Al-Um di bawah bab salat witir dalam bulan Ramadan. Sehingga kita nak sembahyang qiyamul Ramadan, kita tak usalli sunatan tarawih raka'atain, tidak. Kita kata sahaja aku sembahyang qiyam Ramadan 2 rakaat kerana Allah, mungkin sembahyang. Kenapa ikhwan? Salahkah kita kata sahaja aku sembahyang tarawih? Tak salah. Kita sahaja aku sembahyang tarawih, tak salah. Tetapi ahlu sunnah dia memelihara bahasa dia. Dia memelihara bahasa dia. Dia tak mau mengotorkan bahasa dia. Bagaimana nak pelihara bahasa? Dia mengambil bahasa yang keluar daripada lidah insan yang paling suci, paling bersih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini simbol ahlu sunnah. Dia memelihara. Ini manhaj kita kenal ahlu sunnah. Dia pelihara benda tu, ikhwan. Bukan ahlu sunnah ni dia tak seronok kepada temasya-temasya yang ada. Siapa tak seronok sembahyang? Sembahyang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, kita pegang mikrofon, kita kata fadlan minallahi wa ni'mah, tak seronok? Seronok, ikhwan. Tapi antum akan tengok daripada perjalanan imam-imam mazhab, tak ada seorang sembahyang tarawih macam tu. Tak ada.
Dan saya berani menggunakan kalimah wallahi, demi Allah, tidak ada. Tidak ada. Kenapa ikhwan? Kerana memelihara. Ahlu sunnah ni, dia masuk kepada ibadat. Dia masuk kepada ibadat, bukan dia masuk dengan entertainment. Dia masuk dengan sifat ibadat. Sifat ibadat. Kita tak apai ke fadlan minallahi wa ni'mah? Tak apai. Come on baby. Takkan tak apai. Benda lain boleh apai. Nak sebut dua kalimah tu tak tahu. Kita macam-macam bangsa ada. Mamak ada, Jawa ada, Boyan ada, Bugis ada, macam-macam, Siam pun ada. Boleh hafal bahasa Arab. Takkan sahabat yang Arab tu tak boleh hafal Arab. Tapi mereka sembahyang tarawih dengan tenang. Kenapa ikhwan? Memelihara. Memelihara. Pasal itu Imam Syafi'i melihat kepada perkataan Imam Malik, dan Imam Syafi'i menung panjang. Dia menung panjang kerana dia merasakan ada tak kena dengan ucapan Imam Malik. Sedangkan Imam Malik itu tokoh imam yang besar dalam mazhab Ahlus Sunnah. Bila Imam Malik menyebut beberapa dasar hukum agama, Imam Malik memasukkan istihsan dan amalan ahlu Madinah. Kalau orang Madinah buat sesuatu, kita jangan pertikai, kerana mereka lebih tahu agama daripada kita. Dan istihsan, kalau orang memandang sesuatu itu baik, maka baiklah. Imam Syafi'i merasakan ada benda yang tak kena dengan ucapan ini, dan dia mencari. Akhirnya dia menulis kitab dia yang bernama Ar-Risalah. Dia menjawab setiap perkataan Imam Malik dalam Ar-Risalah. Dia kata tak boleh, ibadat ini tidak boleh kita pandang dia istihsan. Man istahsana faqad syara'a. Siapa yang memandang satu benda tu baik dan dia buat, dia sedang mereka agama yang baru. Kerana agama, imam perkataannya, imam perbuatannya, imam tingkah lakunya mesti dilihat daripada Rasulullah. Tidak, hampir kita kata tidak bermanfaat pujian Allah kepada Rasulullah, sanjungan Allah kepada Rasulullah, mengangkat martabat Rasulullah yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tiba-tiba kita boleh mencari orang lain daripada Rasulullah. Sanjungan yang Allah beri kepada Rasulullah ni untuk apa? Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Orang beriman taat kepada Allah dan Rasul. Untuk apa ayat ini ada? Kalau kita boleh mencipta bahasa sendiri, boleh mencipta itu sendiri, boleh mencipta ini sendiri. Pasal itu Imam Malik ketika berperang besar dengan bid'ah, Imam Malik menyatakan zikir yang dibaca oleh Nabi SAW tak pernah lebih daripada 100 kali. Maka jangan kamu berzikir lebih daripada 100 kali untuk satu-satu bacaan. Kerana paling tinggi baginda meletakkan angka 100. Kenapa? Angka 100 ini mudah boleh sebut dengan bilangan jari. Tapi bila kamu zikir lebih daripada 100, jari tak boleh menghitung. Kamu terpaksa menghitung dengan benda-benda yang lain. Maka ketika itu, hitungan kamu akan tersyabuh dengan agama-agama lain. Jangan kamu berzikir kepada Allah lebih daripada 100 kali. Kenapa? Kerana ini contoh yang paling akbar. Ini contoh yang paling afdal, paling besar, paling utama. Itu contoh daripada Rasulullah SAW. Subhanallah ikhwatul iman. Kerana itu ahlu sunnah lah orang yang paling memelihara bahasa mereka, tingkah laku mereka, ibadah mereka dan akidah mereka. Ahlu sunnah tidak mencipta agama, tetapi ahlu sunnah beragama dengan agama yang telah diturunkan. Apa yang Allah kata tentang Tuhan, ahlu sunnah berkata demikian. Apa yang Nabi kata tentang agama, ahlu sunnah berkata demikian. Tidak lebih dan tidak kurang. Kerana itu ikhwatul iman, kalau orang tanya pada kita, kamu sembahyang tarawih berapa rakaat? Kita habaqlah berapa rakaat kita sembahyang. 20 ke 40 ke 100 ke habaq bila. Kalau orang tanya kamu sembahyang macam mana? Kita kata saya akan sembahyang sedapat mungkin mencontohi Nabi SAW. Kamu sembahyang ni sengap sunyi je, tak dengar apa-apa pun. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Tak dengar pun al khalifatul awal ba'da Rasulillah
Amirul Mukminin, Abu Bakr ni Siddiq. Tak dengar pun. Hampa ni tak sayang kat sahabat ke? Kita kata kerana sayang sahabatlah kami tak buat benda ni semua. Kerana ahlu sunnah memelihara adab-adab ini semua. Nanti antum belajar daripada mana datangnya khalifah awal, khalifah thani, khalifah salis, khalifah rabi'. Kita belajar tentang bagaimana datangnya, tentang usul tarikh ini, bagaimana timbulnya perkataan-perkataan ini sehingga dia menempel di dalam kita punya ibadat sembahyang. Antum tengok betapa dahsyat benda ni, dia menempel dengan ibadat yang kita lakukan kepada Allah. Semua orang kalau kita tanya Rasulullah menyebut dak kalimah ni, semua menyatakan ya Rasulullah tak sebut. Kalau Rasulullah tak sebut, bermakna siapa yang mereka benda itu? Kita bertanya, Abu Bakar ketika dia sembahyang tarawih, dia sebut dak al-khalifatul awal, khalifatul thani? Dia tak sebut. Kalau Abu Bakar sebut benda itu, sahabat tak payah duk pergi mesyuarat nak letak siapa nombor 2, siapa nombor 3, telah ada isyarat. Umar Al-Khattab dia sebut. Kalau Umar Al-Khattab sebut, tak perlulah Ali bin Abi Talib menghadapi begitu besar punya pemerintahan yang penuh dengan fitnah dan mihnah. Tak perlu. Semua mengakui sahabat yang dia sebut nama, mereka pun tak sebut. Semua mengakui dalam perkembangan mazhab sunat-sunat sembahyang. Bukalah mazhab Syafi'i, sunat-sunat sembahyang. Sembahyang terbahagi pada dua jenis, sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Sembahyang fardu, apa sunat dia? Terbahagi pada dua, ada hay'ah, ada ab'ah. Sembahyang sunat, ada hay'atu salah dia, ada sunat-sunat dalam sembahyang, ada makruh-makruh dalam sembahyang, ada benda haram yang kita kerjakan dalam sembahyang. Bila kita kumpul sembahyang ni, sembahyang sunat terbahagi pada dua. Ada sembahyang sunat yang sunat berjemaah, ada sembahyang sunat yang tidak aula kita berjemaah. Kemudian kita tengok pula dalam sembahyang sunat yang sunat kita berjemaah, apa yang ada? Sunat-sunat berjemaah tu pula ada apa? Diperhati ke semua ni ikhwan, sampai peringkat itu dilihat. Demi Allah, kita tak jumpa pun sunat sembahyang tarawih itu menyebut fadlan minallah, subhanal malikil ma'bud, al khalifatul awal. Tak ada ikhwan. Daripada Nabi, sahabat, perkembangan a'immatul mazahib arba'ah, imam-imam yang empat ini, tak ada ikhwan. Tiba-tiba bahasa utara kata cuah dia mai kat mana? Cuah itu dia mai kat mana? Kok mana dia mai? Zaman Imam Syafi'i antara 150 tahun hijrah sampai 205 hijrah paling tinggi. Itu perkembangan mazhab, perkembangan dia terkenai dengan mazhab dia, terkenai dengan pemikiran dia. Itu dipanggil kurun mufaddalah. 200 hijrah masih dalam hadis yang dikatakan summa yalinahum, summa yalinahum. Ini perkembangan yang sangat menarik kerana Nabi menyebut keselamatan dan keberkahan ilmu mereka. Bila kita belajar ikhwatul iman dalam usul tarikh ini, bagaimana asal usul dia datang, kita baru jumpa. Rupanya yang mula menyebut al-khalifatul awal adalah Syiah Ismailiyah. Kenapa dia sebut al-khalifatul awal, al-khalifatul thani, al-khalifatul thalis, al-khalifatul rabi'? Dia sebut itu dalam luar sembahyang kerana dia nak memperingatkan kebencian dia kepada imam-imam ini, kepada pemimpin ummah ini. Tetapi kerana dia berada di tengah-tengah umat ahlu sunnah, di tengah-tengah umat ahlu sunnah yang jahil makna ahlu sunnah, dia beri ingat kepada diri dia dalam keadaan dia mencipta bahasa supaya ahlu sunnah tidak menolak dia. Kalau dia sebut al-khalifatul awal ba'da rasulillah la'ana ala Abi Bakrin, itu kalimah asal dia. Al-khalifatul awal ba'da rasulillah la'ana ala Abi Bakrin, khalifah yang awal yang telah merampas kepimpinan daripada Nabi, semoga Allah melaknat dia adalah Abu Bakar. Kalau dia sebut itu, mungkin ummah yang bodoh ketika itu pun akan marah. Maka taqiyah itu berlaku dalam lafaz dia. Dia menyembunyikan kalimah laknat, dia menzahirkan kalimah taqiyah. Tapi kalau antum fikir, kenapa satu orang lepas semayang nak sebut nama Abu Bakar? Apa kena mengena Abu Bakar dengan semayang? Semayang adalah ubudiyah.
Tak mana dalam doa kita sebut nama Abu Bakar? Tak ada, ikhwan. Tak mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak mana ada nama Abu Bakar? Kecuali kalau bapa kita nama Abu Bakar, kita kata, ya Allah ampunkanlah dosa aku, nama bapa aku Abu Bakar bin Osman. Kita sebut lagu tu. Kalau bapa kita bukan nama Bakar, tak sebut kita. Kadang-kadang dalam doa pun kita tak sebut nama pak kita cuma kata, ya Allah ampunkanlah bapa aku, tak sebut nama pun. Tapi antum fikir, habis-habis sembahyang tarawih, orang boleh menyatakan khalifah yang pertama Abu Bakar, sedangkan lepas sembahyang Nabi mengajak wirid, Nabi mengajak istighfar, Nabi mengajak tasbih. Bagaimana wirid dan tasbih Nabi dalam sembahyang sunat telah dikambus dan diangkat satu zikir yang tak ada kena-mengena Nabi dan sahabat. Bahkan imam-imam ahlu sunnah melepaskan diri daripada bacaan ini. Tapi kita sampai hari ini, ikhwan, tak boleh melepaskan diri daripada bacaan ini. Kalau kita tak bacalah sekali dalam musim Ramadan, dahsyat, ikhwan, peperangan dunia ketiga akan jadi. Ini saya nak katakan, ikhwan, betapa ahlu sunnah memelihara bahasanya, tingkah lakunya, ibadahnya, akhlaknya dengan agama ini. Ahlu sunnah memelihara, ikhwan. Ahlu sunnah tidak mencipta sombrono. Tidak. Nabi semayang sunat, Nabi yang semayang sunat, yang ajak kita semayang sunat ni adalah Rasulullah, bukan orang biasa. Rasulullah, dia yang ajak kita. Dan doa-doa apa kita nak baca, dia ajak. Orang baca doa semayang tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, tu tengok dia senarai satu-satu. Yang dia senarai itu langsung tak pernah Nabi senaraikan. Tak pernah. Habis tinggi doa Rasulullah yang diriwayatkan daripada Aisyah dalam hadis Imam Muslim. Aisyah kata, aku bangkit tengah malam, aku tengok mata bangkit tengah malam ni antara nampak dengan tak nampak sama banyak. Aku duduk raba, mana Nabi? Raba tempat tidur dia tak ada. Raba ke satu arah, rupanya dia tengah sujud. Aku pegang kaki dia sujud. Ketika itu aku dapat dengar dia baca doa. Doa kekasih Allah. Doa orang yang diaminkan oleh para malaikat. Doa Nabi ni naik sampai ke arasy Tuhan. Pintu langit terbuka menyambut doa Nabi. Apa Nabi doa? Dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan, Aisyah meriwayatkan doa-doa Nabi dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Nabi menyatakan, ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu kerana aku takut marah-Mu. Aku berlindung, ya Allah, dengan syurga-Mu kerana aku takut neraka-Mu, ya Allah. Allahumma anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, kalau aku puji Engkau, ya Allah, sampai kering ayat liur aku, sesungguhnya Engkau, ya Allah, tetaplah seperti mana Engkau memuji diri Engkau sendiri. Tak ada manusia boleh puji Allah macam mana Allah memuji diri dia sendiri. Ketinggian pujian Allah kepada diri Allah menandingi pujian hamba-hamba dia. Sedangkan yang memuji Allah itu adalah Rasulullah. Nabi kata, ya Allah, apanya aku puji hang ni pun tak setara mana, tapi yang hang puji diri hang lebih baik daripada tu. Di dalam hadis ikhwatul iman, kita kata dalam kumpulan hadis-hadis yang sahih yang dirawikan oleh pelbagai jamaatul muhaddithin, Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan menarik musnad Imam Ahmad, menghuraikan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan doa. Apabila Nabi memuji Allah dalam sembahyang, para malaikat akan teresak-esak menangis. Wallahu ta'ala alam macam mana malaikat menangis kita tak tahu, tapi sebab doa Nabi itu sampai ke langit. Pun demikian Nabi menyatakan, ya Allah, aku memuji hang tak akan sama macam mana hang puji diri hang. Apa Nabi minta? Ya Allah, aku berlindung dengan redha hang. Aku nak duduk di bawah redha hang kerana aku takut murka hang, ya Allah. Aku nak berlindung di bawah syurga hang kerana aku takut neraka hang, ya Allah. Ikhwatul iman, ini doa. Tiba-tiba orang tinggal doa ni, orang pergi baca doa yang direka oleh orang Syiah, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Itu doa sembahyang tarawih itu tidak ada kena mengena dengan Nabi, dengan sahabat dan dengan imam-imam mazhab. Tak ada. Doa Nabi lebih akbar.
Doa Nabi lebih afdal, doa Nabi lebih akram, lebih memiliki keutamaan, kemuliaan, penilaian yang hebat, ikhwatul iman. Karena itu Ahlus Sunnah memelihara. Anas bin Malik setiap kali dia berdoa, di dalam hadis Imam Muslim, setiap kali dia berdoa, kita baca dalam Riyadhus Salihin, kita akan jumpa, bila dia berdoa saja, dia akan tutup doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang tanya dia, Anas, kenapa begitu? Kata Anas, bagaimana aku tidak tutup doa aku demikian? Kerana aku melihat kekasih aku Rasulullah, setiap kali dia berdoa, dia akan baca doa ini. Subhanallah, ikhwatul iman. Kita dunia akhir zaman, kita ada ini doa tarawih, ini doa witir, ini doa hajat, ini doa yang tu, ini doa, kita pandai kita pasang. Ini doa sembahyang duha, ini doa sembahyang duha tak boleh masuk dalam witir, doa witir tak boleh masuk dalam sembahyang tarawih. Oh subhanallah ikhwah, sangat tidak memelihara makna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu saya katakan tadi ikhwan, perkataan Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat, yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Ilmu yang bermanfaat itu kita tengok kepada manfaat dia, dan kita mesti mengambil ayat Quran dalam surah Az-Zumar. Allah menyatakan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, mereka yang mendengar dan mengikut yang terbaik. Tak salah kita dengar banyak orang bercakap, tapi kita kena mengambil yang terbaik. Fayattabi'una ahsana, yang terbaik. Mana mungkin benda kita kaitkan dengan Rasulullah, jiwa kita tidak mengiktiraf itu yang terbaik, zaman yang terbaik. Kerana itu kita melihat kepada sirah Rasulullah. Kita nak memakai bahasa-bahasa yang Rasulullah pakai. Kita tak sebut sembahyang tarawih, tapi kita menyebut qiyamul Ramadan. Ikhwan, kita akan bangun mendirikan salat qiyamul Ramadan. Kita buatlah beberapa rakaat kita nak, 8 ke 3, 11 ke 13 ke 20 ke, buat. Tapi kita menamakan malam ini kita nak salat qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan, qiyamul Ramadan. Kita membersihkan jiwa kita, tak salah. Apa salahkah? Salah berdosakah kalau kita sebut salat tarawih? Tidak, dia juga perkataan Arab. Tapi salahkah kita membaca kalimah yang Nabi sebut? Sehingga kan dunia ni terkenal dengan kalimah-kalimah manusia, kalimah-kalimah Nabi ni jadi asing, jadi gharib, jadi asing, jadi pelik, sangat pelik. Kita sebut sesuatu tentang sunnah, dia pelik, dia pelik. Antum tengok kalau kita buat majlis apa tu, kalau nak kita kembali pada sunnah, orang tengok kita pelik, biar betul depa ni, sampai beleng sangat dengan orang ni. Antum tengok ketika kita belajar dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar orang-orang, Nabi hantar sahabat Nabi sebagai wakil Nabi untuk meminang isteri-isteri Nabi jadi isteri Nabi, untuk meminang jadi isteri Nabi. Yang kemungkinan kita sampai hari ini tak boleh mengikut sunnah ini, ikhwan. Kalau antum boleh buat, saya katakan alhamdulillah. Saya katakan alhamdulillah. Hari itu saya cuba buat. Bila saya cuba buat, oh, kawan tu kata kat saya, oh, ustaz, tak ada masa, payah kata. Apa dia? Di antara sunnah dalam kita meminang ni ialah, meminang adalah benda asing, kahwin adalah benda asing, dua benda yang berbeza. Meminang apa dia? Dalam bahasa Arab kita panggil khitbah. Khitbah, melamar. Maka apa maksud melamar? Kita masuk ke keluarga tu, kita katakan saya nak bercat anak saya, suka dengan anak tuan dan nak ambil dia bakal jadi isteri. Setuju tak? Dia pun kata insya-Allah kita setuju. Itu nama dia khitbah. Kahwin ni apa dia? Kahwin ini bermakna hari kita berbincang tentang mas kahwin dan hari kita berbincang tentang akad nikah. Di dalam sunnah, mas kahwin itu dirahsiakan, siapa pun tak boleh tahu, kerana mas kahwin melibatkan maruah perempuan. Apa yang dia mau daripada laki-laki yang nak jadi suami dia, itu hak dia. Khitbah, melamar, tak ada kena mengena dengan berbincang mas kahwin, tak ada. Dia diterima. Berapa lama nak berkhitbah? Kita kata 3 bulan. Lepas 3 bulan
datang berbincang secara sulit, tak boleh panggil jiran-jiran, hanya 2 keluarga, 4 biji mata ke 8 biji mata keluarga terdekat berbincang berapakah mas kahwin, dan mas kahwin tidak diiklankan kepada orang. Baik, saya katakan kalau antum cuba buat benda ni, apa orang kata kat antum? Jadi kita nak khitbah cara sunnah ni, okey. Nak main ni, nak masuk Minang ni, seorang duk Kuantan, seorang duk Kelantan. Kata main lagi sekali boleh tak? Oh, dia kata ni nak main ni pun tukang tayar kereta, hang suruh nak main lagi sekali. Orang tak berminat. Tak berminat. Tapi tak ada masalah, zaman lah ada WhatsApp ni semua ni. Tapi kalau kita buat satu majlis, kita sorong cincin, semua bersembang, kita sembang sekali pasal mas kahwin berapa, hantaran berapa. Ya, khitbah itu dikatakan meminang secara adat, tetapi di sisi sunnah Nabi, kita telah meninggalkan satu benda yang boleh menyelamatkan maruah anak kita, iaitu persembunyian mas kahwin itu. Sembunyi, siapa pun tak boleh tahu, dan siapa pun tak berhak bertanya tentang mas kahwin perempuan itu kecuali 2 keluarga terdekat saja. Dan mas kahwin adalah hak wanita itu. Aku nikahkan akan dikau dengan fulanah binti fulan, telah berwakillah walinya kepada aku kerana Allah. Ganti kata ya, saya terima, tak sebut pun mas kahwin. Maka mas kahwin itu benda yang rahasia, ada di belakang ijab dan qabul. Tapi kalau tempat kita buat angkat nikah lagu tu, orang nanti repot pejabat qadi dengan qadi besar nanti mai jumpa kita. Qadi besar kita tanya, apa dah jadi kang? Kan sahabat kita Ustaz Yub, dia naik qadi, kena pecat dia, digantung dia. Pasal apa? Dalam satu majlis angkat nikah tu, saya ada, Ustaz Yub suruh bapak tu angkat nikah sendiri, tanpa jabat tangan, tanpa shake hand. Shake hand ni tak berlaku. Bapak tu, tak, aku nikahkan dikau dengan anak aku. Aku bagi hang kahwin dengan anak aku. Anak ada 3 orang, Rafidah, Qasidah. Aku bagi hang kahwin dengan anak aku, Rafidah. Hang setuju tak? Dia kata, saya setuju. Oh nah, kahwin nah, semua jadi saksi. Mas kahwin tak sebut. Mas kahwin bukan perlu sebut, itu mereka punya joint venture mereka, connect sama mereka. Kalau suami tak bagi mas kahwin, dia dianggap berhutang. Dia berhutang dengan suami isteri dia wajib bayar mas kahwin. Kalau dia sentuh bini dia tak bayar mas kahwin, besar balasan Allah Ta'ala untuk dia, berulat mayat dia. Lebih berat daripada balak yang lori kayu balak duk tanggung tu. Mas kahwin benda besar. Tapi hal mereka lah, nak bagi apa pun nak bagi, ikut suka dia. Dia redha. Ustaz Yub digantung kerana akad nikah menepati sunnah, cuma tidak menepati maksud masyarakat, kena pecah. Inilah kita kata ikhwan, makin kita nak membiasakan diri kita dengan ahlu sunnah, makinlah kita akan tengok keadaan itu ikhwan. Kerana itu ikhwan, yang perlu kita belajarnya ialah apa makna ahlu sunnah, dan kita akan nampak ibadat-ibadat yang dilakukan di atas jalan sunnah itu lebih menenangkan jiwa kita ikhwan, kerana tentu dah mendapat berkat daripada sisi Allah Jalla wa'ala. Ikhwatul iman, di luar sana pun dah cerah dah. Sepatutnya kuliah subuh ni habis sebelum cerah. Ni di luar tu dah cerah dah. Ni dah nak masuk semain jemaah dah. Dah boleh dah mandi jemaah macam ni, nak pergi semain jemaah. Semoga kita diberi berkat oleh Allah. Ada soalan ke nak tanya? Cadana, alhamdulillah. Kalau ada soalan, dia akan jadi kuliah duha. Jadi mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah dan kita diberi kefahaman oleh Allah hari demi hari tentang perjalanan agama ini,
tentang sumber-sumber agama ini, tentang keelokan dan keindahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkati Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.